Okey. Okey, Assalamualaikum. Untuk pembelajaran seterusnya, kita akan sambung kepada bab 3, subtopik yang kedua. Okey, hari itu kita dah belajar mengenai gravitational force secara umumnya. So, hari ini kita akan tengok kepada subtopik yang kedua, iaitu Kepler's Law. Okey, Kepler's Law ni, Kepler's ni adalah saintis astronomis yang membuat kajian tentang pergerakan antara planet dan juga matahari. So Kepler's Law dia kemukakan ada 3 law yang dikemukakan oleh beliau. The first law, second law and the third law. So the first law, Kepler's first law menyatakan bahawa adalah berkenaan dengan law of orbit, berkaitan dengan orbit. Kemudian second berkaitan dengan law of areas. Okey, masih lagi dalam gerakan antara planet. Dan the third law, law of period, berkaitan dengan tempoh masa bagi putaran planet. So kita akan tengok satu persatu. The Kepler's first law state that all planets move in elliptical orbits with the sun at one focus. So apa yang dimaksudkan dalam first law ni ialah semua planet mengelilingi matahari pada satu titik fokus. Okey. Jadi so saya akan terangkan dulu Kepler's first law, apa yang dinyatakan, yang dimaksudkan oleh Kepler's yang berkaitan dengan orbit bagi planet-planet yang mengelilingi matahari. Okey, poin yang pertama, elliptical shape orbit square circle. Maksud dia kat sini adalah semua planet yang mengelilingi matahari itu bergerak dalam orbit yang dikatakan bulat tapi square. Maksudnya bulat yang bukannya bulat betul-betul bulat circle tu, tetapi lebih kalau awak perhatikan pada gambar rajah yang ada ni, dia bahagian yang bawah ni dia lebih panjang, ataupun pada major axis ataupun pada paksi utama dia lebih panjang, dia bulat tapi lebih panjang berbanding dengan minor axis. Okey, minor axis ni adalah pada paksi Y, major axis adalah pada paksi X ini. Jadi kalau kita ikutkan pada gambar rajah ini, squish circle maksudnya dia lebih macam terpenyek sikit. Okay, itu maksud circle yang dinyatakan oleh Kepler. Bukannya circle round circle seperti bola tu. Okey. Kemudian seterusnya, poin yang kedua, ellipses has two foci. Okey, maksudnya mempunyai dua fokus. Okey, fokus yang pertama adalah pada tengah-tengah matahari dan titik fokus yang kedua adalah pada bahagian yang symmetrical dengan axis, dengan major axis. Okey. Kemudian poin yang ketiga, sun is always at one of the focus. So pada dua titik fokus ni, matahari berada di salah satu titik fokus. Okey. Kemudian seterusnya, major axis is longer than minor axis but usually almost the same for solar system. Okey, untuk major axis ataupun pada paksi utama, dia punya
panjang dia adalah lebih panjang sedikit berbanding dengan minor. Okay, jadi dekat sini disebabkan oleh ia adalah solar system. So solar system ni memang kalau ikutkan adalah sistem yang sangat besar. Jadi bila sistem yang sangat besar, kita hampir boleh abaikan dia punya nilai dia yang sebenar. Sebab ia terlalu besar. Okey, jadi untuk kes solar system, walaupun magic axis dia lebih panjang berbanding dengan minor axis, ia boleh di-neglect. Okey, boleh diabaikan. Cumanya yang perlu awak tahu ialah kalau gambaran untuk pergerakan semua planet yang mengelilingi matahari, gerakan bagi magic axis tu dia lebih panjang berbanding dengan minor. Okay. Kemudian seterusnya ialah radius pada orbit. Radius of orbit is almost average value of the distance between planet and sun. Okay, untuk radius bagi orbit adalah berapa panjang antara antara planet dan juga matahari. Let's say kalau kita ada Marikh, berapa panjang antara matahari ataupun jarak antara matahari dengan Marikh. So itu adalah dia punya average orbit, average radius of orbit. Okay, so kita plus minus lah. Tak boleh nak exactly bagi nilai yang sama sebab ia terlalu besar. Ia adalah gambar yang sangat besar. Okay, itu sebab dia. Okey, apa yang menariknya untuk law Kepler's ni, the first Kepler's law ni adalah kita kena beranggapan bahawa semua planet mengelilingi matahari. Dari segi bentuk orbit ataupun radius orbit tersebut, yang itu terlalu detail untuk kita buat kajian. Cumanya awak kena buat anggapan bahawa semua planet mengelilingi matahari pada orbit masing-masing. So itu apa yang nak ditekankan oleh Kepler's first law. Okey, kemudian kita pergi kepada Kepler's second law. Okay, Kepler's second law state that a line that connect a planet to the sun swept out equal areas in equal time. Okey, di sini kita kena faham sekejap. Okey, di sini kita kena faham tentang yang ni lebih kepada matematikal juga, tapi imagination of matematikal jugalah. Okey, kita kena faham. Contohnya, sini adalah matahari. Matahari berada di tengah-tengah. Kita kena beranggapan bahawa matahari tidak bergerak dan dia adalah at one focus point. Okey, di titik tengah. Okey, kemudian let's say kita ambil Earth, kita ambil bumi. Bumi mengelilingi matahari. So bumi bila mengelilingi matahari, gambaran pergerakan bagi bumi yang mengelilingi matahari adalah seperti gambar rajah yang ditunjukkan kat sini. Okay, let's say bumi yang bergerak daripada point A kepada point B di sini. Okay, so untuk di sini adalah area ataupun luas permukaan yang pertama yang dikelilingi oleh bumi daripada titik A ke titik B. Kemudian pergerakan tersebut diteruskan dalam masa setahun lah, kalau kita dalam masa tempoh 365 hari. Okey, dan dia akan pergi kepada ataupun dia akan melalui kawasan antara C dan juga kawasan D. Okey, jadi di sini dia pun ada juga area ataupun luas kawasan yang dilalui oleh bumi tersebut. So kita ada area planet antara titik A dengan B dan juga area planet yang lalu antara titik C dan juga D. Okey, di sini daripada pembandingan ini kalau kita boleh tengok luas kawasan lorekan yang pertama dengan luas kawasan lorekan yang kedua, kita kena assume adalah sama. Baru boleh nampak perbandingan. Okey, jadi kita kena assume luas kawasan 1, region nombor 1 dengan region nombor 2 ni adalah sama. Okey, jika kita buat perbandingan begitu, barulah kita nampak bahawa
planet bumi ni bila dia mengelilingi matahari daripada point A ke point B adalah lebih okey, kemudian masa yang diambil daripada titik untuk bumi ni lalu daripada titik A ke titik B adalah sama dengan masa yang diambil untuk planet untuk bumi ini lalu daripada titik C ke titik D. Jadi untuk kawasan yang cover A dengan B ni, okey, A dengan B ni lebih banyak jarak dia ataupun lebih jauh daripada A ke B ni, dia lebih jauh lah. Okey, sebab apa? Radius dia kat sini sikit. Okey, dia lebih jauh berbanding antara C ke D. Antara C ke D ni jarak dia kita boleh anggap yang dia adalah lebih cepat. Okey, jadi disebabkan oleh itu planet bumi ni bergerak dengan lebih laju di antara titik A ke titik B berbanding antara titik C ke titik D. So kita bayangkan yang A dengan B ni luas dia sama, masa yang dia ambil untuk planet itu bergerak daripada A ke B pun sama. Jadi mestilah daripada A ke B ni sebab dia jauh, mestilah dia perlukan laju yang lebih tinggi untuk dia sampai daripada point A ke point B. Compare dengan region yang kedua. Region yang kedua, okay, masa daripada C ke D itu adalah sama dan area ataupun luas yang di-cover oleh kawasan yang berloret biru ni adalah sama dengan kawasan berloret nombor 1. Jadi untuk C dengan D ni, dia bergerak lebih perlahan. Okay, itu yang dimaksudkan oleh Kepler's second law. A line that connect a planet to sun swept out equal areas in equal time. Setiap planet yang mengelilingi matahari tersebut mengambil kawasan yang sama, okay, mempunyai kawasan luas yang sama dengan masa yang sama. Okey, so apa yang disamakan kat sini? Kawasan ataupun kawasan luas kawasan nombor 1, lorekan nombor 1 dan juga luas kawasan nombor 2. Okey, okey, seterusnya kita pergi kepada Kepler's third law. Okey, apa yang dinyatakan dalam Kepler's third law? The Kepler's third law state that the square of the orbital period of any planet is directly proportional to the cube of the radius of its orbit. So, based on this based on this law, mathematically, okay, state that the square of orbital period. So, kuasa 2 bagi tempoh masa is directly proportional to the cube of the radius of its orbit. So, adalah tempoh masa kuasa 2 tempoh masa kuasa 2, tempoh masa yang mengelilingi matahari itulah adalah directly proportional, adalah berkadar langsung dengan jejari orbit kuasa 3. Okey, jadi untuk
mathematically question untuk penyataan ini ialah T kuasa 2. Kalau nak letak equal, mesti kena letak pemalas is equal to, so K is pemalas here, R cube. So kita dapat rumus ini. Okay, kemudian seterusnya, okay, macam mana Kepler's third law ni keluarkan penyataan kenapa dia cakap yang tempoh planet mengelilingi adalah sama dengan T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3, iaitu radius dia. Okay, so dia ambil daripada rumus M besar, capital M is equal to 4 pi square radius cube over G, capital G, T square. So ini adalah rumus untuk mengira jisim bagi bumi dan juga matahari. Okey, so untuk yang ini awak boleh rujuk balik buku teks muka surat 95. Okey, boleh rujuk balik buku teks 95. So yang ini adalah pembelajaran yang pertama kita masuk hari tu. Okey, kira kesinambungan dia lah. So daripada rumus ini disusunkan balik yang T square ini diletakkan di bahagian sana. Kemudian yang M kat sini diturunkan ke bawah. So T ni akan dijadikan kita punya perkara rumus. So T square is equal to 4 pi square R cube over GM. So daripada sini apa yang didapati ialah T square yang 4 pi square over GM ini, yang ini ni adalah merupakan pemala. Kita assume dia adalah pemala. Okey, pemala apa? Tak apa, tinggalkan yang tu dulu. Yang penting ia adalah pemala. Dan apa yang tinggal ialah T square is equal to KR cube. So ini yang dinyatakan dalam Kepler's third law. So yang K ni merupakan pemala, which is 4 pi square over GM. Alright. So untuk yang ini, jika kita susunkan balik T square is equal to KR cube, kalau kita susunkan balik, kita akan dapat, okay, so K adalah constant, okay, K1, K2, constant bagi dua objek. Okay, kalau contohnya melibatkan matahari dengan bumi, maksudnya 1K matahari, 1K bumi lah. Satu constant matahari, satu constant bumi. So, kalau kita susun balik ataupun rearrange balik, kita akan dapat rumus yang mana rumus ini adalah rumus yang perlu awak ingat. Okey, sama ada rumus yang pertama T1 square over R1 square is equal to T2 square over R2 square. Okey. Ataupun kita ada satu lagi rumus. Okay, T square dengan R cube tu memang wajib. Tapi nombor 1, nombor 2 tu yang membezakan. T1 square over T2 square is equal to R1 cube over R2 cube. Okay, so kita ada yang ini. Okay, so dua rumus ni kita boleh gunakan untuk kita buat soalan kemudian lah. Okey, biasanya soalan dia akan bagi maklumat maklumat radius bagi planet yang pertama dan maklumat radius bagi planet yang kedua. Okey, kemudian dia akan bagi juga tempoh masa untuk planet yang pertama. Kemudian dia minta awak cari tempoh masa bagi planet kedua. Ataupun pendek kata, dia mungkin akan bagi 3 maklumat untuk awak dapatkan maklumat, satu maklumat. Okey, berdasarkan rumus yang diberi. Okey, dalam buku teks awak ada diberi contoh, contoh example 1,
on page 100 pada muka surat yang 100 dan example 2 pada muka surat 101. So dua contoh ini saya nak awak buat self learning ataupun buat analisis sendiri. Okey. Kemudian cuba applykan pengetahuan awak ataupun latihan tersebut dalam soalan muka surat 102 soalan nombor 3B. Okey. 102 soalan nombor 3B. Okey, so kita tak habis lagi. Jika rumus tu tadi kalau kita apply untuk nak tengok if okey, so ni maklumat dia. Kalau untuk rumus yang diberi, okey, rumus yang ni ataupun yang ni pun boleh juga. Jika rumus tersebut diberi ataupun kita nak tahu nak apply dekat matahari, nak tengok matahari, M huruf besar tu adalah jisim matahari. Kalau kita nak applykan konsep third law ni untuk satelit dan bumi, so M besar ni adalah jisim bumi. Okey, nak tengok kat mana. So kalau macam tu matahari dan juga bumi, kita nak apply dekat matahari. M besar tu adalah matahari. Sorry, kalau kita apply di antara planet dengan matahari, M besar tu adalah kita masukkan nilai jisim matahari. Kalau kita nak applykan rumus tersebut, tak kira lah nak cari tempoh masa ke, nak cari nilai radius ke, okey, tapi kalau rumus tersebut di-applykan di antara satelit dengan bumi, so M huruf besar tu yang dalam rumus ini adalah merupakan jisim bumi. Okey. So kita tengok contoh latihan kat sini. If the orbital period of Earth is 1 year, how long does it take for Mars to orbit the Sun? So dekat sini dia beri pada awak maklumat yang dia bagi ialah satu radius pada bumi, satu lagi radius pada Mars. Okey, dua. Okey, so dekat sini R yang pada bumi ni kita notekan sebagai R1. Kemudian R pada Mars ni kita notekan sebagai R2. Okey, if the orbital period of Earth, so Earth T1 is equal to 1 year. So 1 year kat sini kita kena okey, so 1 year kat sini kita sama ada pilihan. Kalau kita guna 1 year, maksudnya jawapan akhir nanti untuk T2, untuk T tempoh bagi marikh kita akan dapat dalam unit tahun juga. Okey, kalau kita tukarkan 1 year kepada hari, kepada days, iaitu 1 year is equal to 365 days. Okey, maksudnya jawapan akhir kita untuk T2 ataupun tempoh Mars adalah dalam hari. Okey, so kita tengok dulu. Kita dah ada maklumat, kita kena tengok mana rumus yang kita nak guna. Sama ada rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua. Tak ada masalah nak guna mana-mana rumus pun. Okey, let's say kalau kita ambil rumus, saya ambil rumus yang pertama. Okay, saya ambil rumus yang pertama. Oh, sorry. Okay, sorry. Saya ambil rumus yang kedua. Senang sikit. Okay, so T1 square equal to T2
2 square E equal to plot over 2 R1 cube over R2 cube. So substitute all the value yang diberi. So T1 square, let's say 1 year kuasa 2 equal to T2 kuasa 2. Itu nilai yang kita nak cari. So R1 cube 1.5 times 10 to the power of 11 meter cube divide by 2.28 times 10 to the power of 11 cube. Okay, so di sini berapa jawapan dia? Okay, so jawapan yang saya dapat, okay, 3.51 years. Okay, so kalau kita tak tukar unit untuk tempoh masa ni, kalau kat sini kita masukkan 1 year, so jawapan akhir kita pun akan jadi years juga. Okay, so kat sini kalau guna rumus yang mana-mana, rumus 1 pun ataupun rumus 2 pun, kita akan dapat jawapan yang sama. So logik lah. Okay, tempoh masa yang diambil untuk bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. 1 tahun kita tu maksudnya 365 hari. 1 tahun kita. Bersamaan kalau Marikh mengelilingi matahari, adalah selama 3.51 tahun. Maksudnya lebih lama berbanding dengan bumi. So logik sebabnya Mars berada lebih jauh berbanding berbanding bumi. Okay, lebih jauh dengan matahari berbanding bumi. So masa yang diambil lebih lama lah untuk mengelilingi matahari. So itulah contoh soalan dia. Dan soalan yang lain ada juga dekat dalam buku teks awak.